adalah sebuah badan yang menyediakan skim pinjaman pendidikan kepada pelajar Malaysia untuk membiayai pengajian mereka yang mengikuti pengajian di IPT. Ia adalah satu inisiatif kerajaan untuk meringankan beban pelajar dalam memberikan pinjaman bantuan keuangan untuk pelajar mengejar pendidikan ke tahap yang lebih tinggi. Namun, masalah yang dialami oleh pihak PTPTN adalah kemungkinan pelajar dalam membayar balik pinjaman yang pernah diberikan. Mengikut Keratan Akbar Esro Awani, menurut KPT atau Kementerian Pengajian Tinggi, seramai 539,284 orang peminjam PTPTN tidak pernah membuat bayaran balik. Jika PTPTN tidak menerima kembali pinjaman yang telah diberikan, PTPTN akan menghadapi masalah keuangan dan tidak akan dapat meminjamkan wang kepada pelajar-pelajar seterusnya. Isu ini sangat berkait rapat dengan etika seperti sikap tanggungjawab dan kejujuran pelajar untuk membayar balik pinjaman PTPTN tersebut. Seterusnya, saya akan teruskan kepada latar belakang PTPTN. PTPTN ialah Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional yang bermula pada 1 November 1997 di bangunan Wisma Cis Perdana. Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997, Akta 566 yang berkuat kuasa pada 1 Julai 1997 merupakan undang-undang yang mengasaskannya. Tujuan utama PTPTN ini ditubuhkan adalah untuk menguruskan pembiayaan pinjaman pendidikan tinggi kepada pelajar yang mendaftar di institusi pengajian tinggi awam dan swasta di Malaysia. Selain menyediakan pinjaman keuangan, PTPTN bertanggungjawab mendapatkan bayaran balik pinjaman daripada peminjam yang telah mengambil pinjaman daripada syarikat. Antara produk yang ditawarkan oleh PTPTN ialah Skim Simpanan Pendidikan Nasional iaitu SSPN. Pelan ini ialah merupakan pelan simpanan pendidikan yang membolehkan pendeposit menyimpan dana untuk kos pendidikan masa depan anak-anak mereka. PTPTN juga menjalankan fungsi lain yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan tinggi seperti yang dibenarkan oleh Kerajaan Malaysia. Berdasarkan visi, misi dan moto PTPTN, PTPTN telah memainkan peranan penting dalam membolehkan ramai rakyat Malaysia melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi yang berpotensi meningkatkan prospek sosioekonomi mereka. Walau bagaimanapun, perbadanan menghadapi cabaran berterusan seperti menguruskan pembayaran balik pinjaman dan memastikan pembiayaan yang mampan untuk inisiatifnya. Kerajaan sedang giat meneroka dasar untuk menangani cabaran ini, seperti memperkenalkan pembayaran balik berasaskan pendapatan dan berpotensi mengkaji semula kadar faedah. Secara keseluruhannya, PTPTN kekal sebagai tonggak utama sistem pembiayaan pendidikan tinggi Malaysia, berusaha untuk merapatkan jurang dan menjadikan pendidikan boleh diakses oleh semua. Okey, saya akan teruskan dengan slide yang seterusnya iaitu berkaitan dengan kesan isu kepada masyarakat dan negara. Saya akan mulakan dengan kesan kepada masyarakat. Yang pertama ialah kesan terhadap beban kewangan individu tersebut. Bagi individu yang mengambil pinjaman PTPTN, isu ini boleh menyebabkan beban kewangan yang tinggi, di mana pembayaran balik pinjaman boleh memberikan tekanan kepada graduan atau pelajar yang telah menamatkan pengajian. Ianya secara tidak langsung akan memberi tekanan emosional dan kesulitan merencanakan masa depan kewangan dan memperlambatkan semua rancangan masa depan yang telah dirancangkan. Yang kedua ialah kepada akses pendidikan. Isu ketersediaan dana PTPTN juga boleh mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi, di mana mereka yang menghadapi kesulitan kewangan mungkin terhalang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi kerana mentaliti mereka yang beranggapan bahawa pembayaran PTPTN hanya akan lebih menyusahkan mereka pada masa akan datang dan menggelapkan masa depan. Yang ketiga ialah kesan isu terhadap masyarakat ialah pengaruh ke atas mobiliti sosial. Keterbatasan dana PTPTN boleh memberi impak terhadap pembangunan modal insan sekiranya masyarakat tidak dapat mengakses pendidikan tinggi dengan mudah. Ini boleh mengahadkan kemajuan dan kemahiran sumber manusia dalam
memenuhi keperluan pasaran kerja pada masa kini. Okey, saya akan teruskan dengan slide yang seterusnya, iaitu kesan isu kepada negara. Kesan isu kepada negara yang pertama ialah memberi beban kepada kewangan negara. Isu PTPTN boleh memberi kesan kepada ekonomi negara melalui faktor-faktor seperti hutang pelajar. Jika ramai graduan mempunyai beban hutang yang tinggi, ini boleh mempengaruhi daya beli mereka dan memberi impak terhadap aktiviti ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua ialah memberi kesan terhadap lanskap ekonomi negara. Isu PTPTN juga berkait rapat dengan dasar kewangan negara. Pembayaran balik pinjaman oleh graduan adalah sumber pendapatan untuk PTPTN dan boleh memberi impak kepada bajet dan perancangan kewangan negara. Sekiranya pembayaran balik hutang tersebut dihapuskan, ianya hanya akan memberi beban lagi kepada negara, di mana negara terpaksa mengahadkan perbelanjaan bagi sektor-sektor lain seperti kesihatan, pendidikan dan pembangunan. Yang ketiga ialah kesan ke atas struktur pendidikan negara. Keprihatinan terhadap isu PTPTN juga boleh mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap nilai pendidikan tinggi. Sekiranya akses terhad, masyarakat mungkin akan melihat pendidikan sebagai sesuatu yang kurang mudah untuk diakses. Graduan dengan hutang PTPTN yang besar mungkin akan menghadapi kesulitan untuk memanfaatkan peluang pekerjaan dan gaji rendah atau melancarkan perniagaan sendiri. Penyelesaian terhadap isu pembayaran balik pinjaman PTPTN yang pertama adalah penangguhan pembayaran balik pinjaman PTPTN, di mana penangguhan pembayaran balik ini diberikan kepada peminjam yang pendapatan bulannya adalah sebanyak RM1,800 ke bawah. Tempoh bagi penangguhan pembayaran balik ini adalah selama 6 bulan. Bagi peminjam yang ingin membuat permohonan penangguhan bayaran balik, mereka dibenarkan untuk membuat permohonan bermula pada 1 Mac 2023. Sepanjang peminjam berada di dalam tempoh penangguhan bayaran balik, mereka tidak akan dikenakan sebarang tindakan undang-undang selama mereka berada di dalam tempoh penangguhan bayaran balik. Insentif ini diambil adalah kerana untuk membantu peminjam yang pendapatan bulannya adalah RM1,800 ke bawah untuk menyelesaikan hutang pinjaman PTPTN mereka. Namun, terdapatnya pengecualian di mana bagi peminjam yang sudah menyertai debt management program, mereka tidak dibenarkan untuk membuat permohonan penangguhan bayaran balik. Debt management ini merupakan satu program di mana ia berada di bawah Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK). Selain daripada penangguhan bayaran balik, kerajaan juga telah memberikan beberapa diskaun, iaitu kerajaan telah memberikan diskaun sebanyak 20%, 20% iaitu bagi peminjam yang ingin menyelesaikan hutang mereka sepenuhnya. Yang kedua adalah diskaun sebanyak 15% bagi peminjam yang ingin menyelesaikan hutangnya sekurang-kurangnya 50% daripada baki pinjaman. Seterusnya ada diskaun sebanyak 5% bagi peminjam yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN menggunakan aplikasi MyPTPTN. Diskaun ini telah dilaksanakan bermula pada 1 Mac sehingga 31 Mei 2023. Seterusnya adalah melalui pemotongan gaji. Peminjam juga boleh melakukan pembayaran balik pinjaman PTPTN melalui potongan gaji, di mana pembayaran itu akan dilakukan secara automatik melalui potongan gaji. Gaji bulanan yang peminjam dapat itu akan dipotong secara automatik bagi membayar pinjaman hutang PTPTN. Potongan gaji ini dilakukan melalui Lembaga Hasil Dalam Negeri iaitu LHDN. Kerajaan juga telah memberikan diskaun kepada peminjam yang membuat pembayaran balik pinjaman PTPTN melalui potongan gaji iaitu sebanyak 15%. Jadi dengan adanya pembayaran balik melalui pemotongan gaji ini,
dapat meringankan beban peminjam bagi mereka menyelesaikan hutang pinjaman PT-PTN. Penyelesaian terhadap isu pembayaran balik pinjaman PT-PTN yang seterusnya ialah pemberian insentif pengecualian bayaran balik pinjaman PT-PTN diperluas kepada semua peminjam. Insentif pengecualian bayaran balik pinjaman kepada peminjam PT-PTN telah dilaksanakan sejak tahun 2001 dan diberikan kepada semua peminjam di universiti awam, politeknik dan institusi pendidikan tinggi swasta yang menamatkan pengajian dengan kelulusan ijazah sarjana muda kelas pertama atau setaraf dengannya tanpa mengira kaum dan latar belakang kewangan peminjam. Walau bagaimanapun, insentif ini telah dihadkan kepada peminjam daripada golongan B40 dan M40 sahaja, manakala kumpulan T20 tidak dipertimbangkan dan dilaksanakan kepada peminjam yang menamatkan pengajian mulai 1 Januari 2019. Inisiatif ini diwujudkan bagi menghargai peminjam PT-PTN yang berjaya memperoleh keputusan yang cemerlang. Ia juga bertujuan untuk memberi dorongan kepada bakal graduan untuk belajar bersungguh-sungguh demi mendapatkan keputusan yang terbaik. Oleh itu, dengan adanya pengecualian bayaran balik PT-PTN ini, peminjam yang telah dikecualikan pembayaran balik PT-PTN dapat menguruskan kewangan dengan lebih baik kerana mereka tidak perlu memikirkan komitmen bulanan ini lagi. Bilangan peminjam PT-PTN ini juga dapat dikurangkan dan peratus penghutang PT-PTN juga akan menurun. Penyelesaian terhadap isu pembayaran balik pinjaman PT-PTN yang terakhir ialah maklumat berkenaan pinjaman PT-PTN direkodkan dalam laporan sistem maklumat rujukan kredit pusat CCRIS. Pinjaman PT-PTN akan masuk dalam laporan CCRIS selepas 12 bulan habis graduasi. Jika bayaran tidak diterima atau tidak konsisten, payment attitude ini dapat dilihat dalam laporan CCRIS. Bank akan melihat laporan CCRIS dan menganggap peminjam bukan seorang pembayar pinjaman yang baik. Secara automatik, sistem scoring bank akan memberikan markah rendah terhadap peminjam. Maka pinjaman peminjam tidak dapat diluruskan kerana skor mereka terlalu rendah. Jika payment attitude dalam mana-mana pinjaman menunjukkan sifat peminjam yang jelas dan tidak konsisten untuk membuat pembayaran, bank tidak akan memberi apa-apa jua pinjaman. Walaupun peminjam membayar semua tunggakan bulanan mereka masih perlu menunggu untuk rekod payment attitude untuk menjadi lebih cantik semula. Kadang-kadang, pemohon peminjam terpaksa menunggu sampai setahun untuk mencantikkan rekod pinjamannya. Jadi, perkara ini tidak boleh dibuat main-main. Akan tetapi, pinjaman PT-PTN merupakan satu pinjaman yang sifatnya sedikit istimewa. Walaupun payment attitude peminjam tidak baik pada awalnya, tetapi setelah melunaskan tunggakan yang ada, mereka boleh terus memohon pinjaman baru. Jika peminjam kembali tidak membayar setelah selesai bayaran tunggakan bulanan PT-PTN, pihak bank tidak akan menerima sebarang permohonan pinjaman baru. Oleh itu, dengan adanya rekod di dalam CCRIS, peminjam akan membayar dan menyelesaikan hutang-hutang PT-PTN yang ada bagi mengelakkan daripada wujudnya masalah yang akan mengganggu mereka untuk melakukan pinjaman yang lain. Kesimpulannya, pembayaran balik hutang PT-PTN melibatkan lebih daripada sekadar tanggungjawab keuangan semata-mata. Ia juga mencerminkan kesedaran sosial dan nilai-nilai etika yang penting dalam masyarakat. Membayar hutang adalah satu tanggungjawab, keadilan dan accountability yang perlu dipenuhi oleh para peminjamnya. Adalah tidak wajar sekiranya pinjaman awal yang diberikan sebelum atau semasa belajar, namun apabila sudah menghabiskan pengajian, mereka enggan untuk melangsaikan hutang tersebut. Apabila jumlah yang tidak membayar semakin tinggi, ia bukan sahaja menimbulkan masalah kepada pihak PT-PTN, malah ia akan mengganggu peluang kepada pelajar baharu yang hendak meneruskan pengajian.